Penambahbaikan SARA untuk tahun 2024 termasuklah pertama, memperluas penerima yang layak untuk SARA merangkumi golongan miskin dan miskin tegak berbanding tahun 2023 yang hanya terhad kepada miskin tegak. Kedua, meningkatkan kadar bantuan untuk isi rumah SARA kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023, manakala kadar untuk golongan bujang kekal RM600. Dan ketiga, penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas kepada 3 kategori barangan asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding tahun 2023, iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan RM130 juta. Ini melibatkan peningkatan peruntukan lebih 5 kali ganda berbanding tahun lepas. Saya mempunyai dua soalan ataupun lebih kepada cadangan, iaitu berkaitan dengan peningkatan bantuan kepada isi rumah. Saya mencadangkan supaya lebih realistik bantuan ini, saya cadangkan ialah bantuan diberikan berdasarkan kepada jumlah tanggungan isi rumah. Ya, jumlah tanggungan isi rumah ini lebih kepada kalau keluarga itu mempunyai ramai tanggungan. Saya minta supaya jumlah bantuan itu dinaikkan lagi, bukan setakat sebanyak 1,200 sahaja. Yang kedua iaitu memperluaskan pasar raya ataupun kedai terpilih di kawasan-kawasan yang lebih pendalaman ataupun lebih remote, supaya penerima itu ataupun penerima bantuan ini akan dapat akses kepada kedai itu, kerana kalau kedai itu atau pasar itu jauh daripada tempat yang mereka diami, terutamanya di Jeli, kawasan saya itu kawasan pendalaman, untuk sampai ke pasar raya ataupun ke kedai terpilih itu untuk mendapatkan keperluan barang memerlukan kos pengangkutan. Jadi maka sebab itu saya cadangkan supaya diperluaskan lagi kedai itu supaya sampai kepada di tempat-tempat ke pendalaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada cadangan YB Jeli. Program SARA atau mana-mana program bantuan bersifat tunai dan tanpa tunai akan memberi impak yang tinggi kepada golongan B40 dan turut mengambil kira penambahbaikan bantuan berdasarkan jumlah tanggungan dalam isi rumah, di mana kadar bantuan isi rumah adalah lebih daripada kategori bujang. Sehingga kini SARA mempunyai lebih 500 lokasi pasar raya dan kedai runcit yang menjadi rakan runcit bagi program SARA. Kerajaan mengalu-alukan mana-mana pasar raya dan kedai runcit yang berminat untuk menyertai program SARA dan memberi impak kitaran ekonomi ke atas peniaga kecil atau PKS yang menerima kesan perbelanjaan daripada golongan ini. Duit berkenaan bukan sahaja bagi membantu penerima SARA, malahan juga kesan gandaan kepada industri yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Bayan Baru. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih Menteri. Bayan Baru ingin tanya tentang, Bayan Baru ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana bertekad untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tegar, dan ini adalah antara program yang telah dijalankan. Walau bagaimanapun, kita pun masih tahu bahawa banyak ada ura-ura di luar sana bahawa ramai yang masih belum menerima SARA, dan walaupun dalam kategori miskin tegar. Jadi apakah kerajaan ingin buat, dan juga apakah peranan ahli parlimen, bagaimana kita boleh kerjasama dengan lebih erat lagi untuk mengatasi masalah ini. Dan kita pun tahu bahawa di Sabah Sarawak memang ada, walaupun diberi secara tunai, tetapi keadaan pendalaman dan sebagainya, saya harap ada penyelesaian daripada kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Rakyat yang merasakan pendapatan isi rumah mereka berada di bawah paras garis kemiskinan PGK Nasional digalakkan untuk mendaftar dalam sistem e-kasih di bawah seliaan ICU JPM bagi memastikan mereka tidak tercicil daripada inisiatif bantuan kerajaan. Dalam masa yang sama, permohonan STR juga dibuka sepanjang tahun bagi memberi peluang kepada penerima berkelayakan untuk dipertimbangkan semula, memandangkan kelayakan SARA adalah terhad kepada penerima lulus STR yang berstatus miskin atau miskin tegar daripada sumber e-kasih ICU JPM.
Saluran aduan atau pertanian juga dibuka kepada rakyat melalui agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan, LHDN. Berkenaan dengan Sabah dan Sarawak, kaedah SARA berbeza mengikut negeri. Di Semenanjung Malaysia, penerima akan menerima bantuan keperluan asas tanpa tunai, cashless, berjumlah RM100 atau RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Penerima SARA boleh membeli barangan runcit asas daripada kategori produk yang diluluskan di pasaraya kedai runcit terpilih seluruh negara menggunakan MyCard. Di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bayaran RM600 dan RM300 2 kali setahun mengikut kategori melalui pengkreditan ke akaun bank ataupun secara tunai, sama seperti kaedah pembayaran STR. Berdasarkan pelaksanaan SARA sejak 2023 dan maklum balas yang diterima daripada pemegang taruh dan penerima itu sendiri, SARA banyak memberi manfaat dan faedah memandangkan ia adalah bantuan bersasar kepada golongan miskin dan miskin tegar bagi mendapatkan barangan yang telah diperuntukkan. Ini berbeza daripada subsidi pukal. SARA akan menggelakkan ketirisan dan diberi kepada penerima yang dikenali dan layak sahaja. Bantuan SARA tidak boleh digunakan untuk barangan yang tidak patut seperti rokok dan alkohol. Konsep SARA memang satu konsep yang sesuai dan boleh dipertimbangkan untuk bantuan kaedah lain di masa depan. Tapi pada masa yang sama kita akan selalu menambahbaikkan kaedah yang digunakan sekarang. Sekian, terima kasih. Tuan Muhammad Sani bin Hamzan, Hulu Langat.